Ustaz-ustaz selebriti ini dia perlukan hebahan itu untuk meneruskan keselebritiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam segmen Kalam M-Star pada hari ini, di mana kali ini kita akan bercerita dan berkongsi berkaitan dengan tajuk zakat. Baik, sebelum itu saya ingin mengalu-alukan kedatangan tetamu jemputan kita di studio pada hari ini, iaitu Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman yang merupakan pengurus unit syariah Pusat Pengurutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Baik Ustaz, bila kita bercerita berkaitan dengan zakat, ramai umat Islam di luar sana yang masih lagi kurang pengetahuan Ustaz tentang apa sebenarnya zakat dan jenis-jenis zakat, di mana mereka beranggapan bahawa zakat ini hanya perlu dibayar ataupun dikerjakan semasa bulan Ramadan sahaja. Baik, terima kasih Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selalunya bila orang sebut tentang zakat, tergambar di pemikiran mereka bulan puasa, itu zakat fitrah. Itulah yang sinonim dalam masyarakat kita. Sebab apa ini berlaku? Sebab kebiasaan masyarakat kita apabila belajar mengenai sesuatu perkara tentang agama, dia orang akan suka belajar perkara-perkara yang famous ataupun boleh saya katakan perkara yang seksi sahaja. Benda tentang agama ni kalau boleh benda-benda yang nak mendatangkan kebaikan, benda-benda yang selalunya orang kata apa, fast track nak masuk syurga dan sebagainya. Tetapi apabila membicarakan soal zakat, selalunya orang kita memang tak belajar zakat ni daripada ground zero sampailah betul-betul faham tentang ibadah zakat. Yang mereka tahu hanyalah berdasarkan daripada ikut-ikutan. Tengok mak ayah kita bayar zakat fitrah, itu sajalah yang itu sajalah yang ada dalam pemikiran mereka. Sedangkan zakat ini ada dua kategorinya. Pertama sekali yang disebut zakat fitrah itu tadi, yang kedua disebut zakat harta. Dan zakat harta inilah mempunyai pecahan-pecahan yang sangat banyak. Kalau kita tengok dalam zakat-zakat yang klasik seperti zakat emas, zakat perak, zakat perniagaan, ternakan, kemudian ada zakat tanaman dan seumpamanya. Dalam dunia moden ini kita ada zakat pendapatan, kemudian kita ada zakat saham, zakat KWSP, zakat wang simpanan, kemudian kita ada lagi zakat-zakat yang lain yang berkaitan dengan harta-harta yang baru dan seumpamanya. Maka ini semua tertakluk kepada zakat. Orang-orang yang hari ini sekarang ni bisnes, seperti mana mereka yang menjalankan perniagaan online misalnya, kadang-kadang dia orang tak sedar yang dia orang tu semuanya tertakluk kepada zakat. Kita sedar bahawa zakat ini adalah satu kewajipan kepada kita, tetapi apa sebenarnya syarat kelayakan untuk seseorang itu mengerjakan zakat? Okey, ada orang bila tengok syarat, dia orang nak tengok syarat dapat zakat, bukan syarat dia orang kena bayar zakat. Okey, untuk orang yang kena bayar zakat ni, yang pertama sekali sudah tentulah mereka itu seorang Muslim. Yang kedua, kedudukan diri mereka itu sebagai seorang yang merdeka. Maksudnya bukan 31 Ogos setiap tahun tu, tetapi merdeka dari sudut kita ni bukan hamba. Itu maksud yang kedua. Yang ketiga, ini syarat yang terpenting. Dia memiliki harta itu dengan pemilikan penuh. Maksudnya tak ada halangan untuk dia manipulasi harta tersebut. Dia boleh nak exercise bila-bila dia nak bawa keluar, bila-bila dia nak belanja, maka itu hak penuh dia. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, harta itu mestilah melalui perjalanan setahun haul, iaitu tempoh masa yang menunjukkan kematangan harta tersebut. Dan yang terakhir sekali, dia mesti cukup nisab. Maksudnya zakat ni dia ada satu capping ataupun nilaian minima yang dipanggil nisab. Lebih sahaja daripada nisab tersebut, maka dia diwajibkan zakat. Ustaz, bila bercerita tentang hadis, saya ada terbaca satu hadis. Mungkin Ustaz boleh perbetulkan sekiranya saya tersilap, di mana hadis itu menyebut, ubatilah sakit kamu dengan bersedekah dan peliharalah harta kamu dengan berzakat. Ialah macam saya menunaikan zakat, so macam mana harta saya boleh terpelihara? Benar, ada dua hadis yang menyebutkan tentang perkara itu. Yang pertama disebut hasinu amwalakum bizakah. Peliharalah harta kamu dengan zakat. Sebab dia ada kaitan dengan satu hadis yang lain. Nabi mengatakan bahawasanya bila mana harta zakat dia bercampur dengan harta yang tidak dikeluarkan zakat. Maksudnya kita ada harta wajib zakat dan ada harta yang kita simpan. Maka harta zakat tu kalau dia bercampur dengan harta yang kita simpan tu, dia akan merosakkan harta kita tu. Maksudnya macam inilah analogi yang saya suka buat. Kalau daun kuning dalam satu pohon, kita buang daun tu kan? Kalau kita biarkan daun tu, dia akan rosakkan daun-daun hijau yang lain. Macam itulah zakat, kalau tak dikeluarkan, dia akan rosakkan harta-harta kita yang lain. So itu maksud penjagaan. Yang kedua, dari sudut mengubati penyakit.
memang terbukti sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama yang cukup hebat. Dia kata terbukti, tak kira agama, tak kira apa, siapa-siapa sahaja yang buat, maksudnya ada penyakit-penyakit yang apabila sudah tidak jumpa rawatannya ataupun sudah tidak jumpa usahanya, maka antara usahanya adalah dengan kita infak harta kita, kita berikan sebahagian daripada harta kita untuk merawat penyakit tersebut. Ada seorang ulama namanya Abdullah bin Mubarak, dia duduk di Mekah. Pada satu ketika dia menderita penyakit bisul yang sangat besar dekat pipi dia. Macam-macam ubat lah, semua dah ada dengan macam-macam lah, botok saja dia belum buat masa tu. Jadi dia dah buat semua, tiba-tiba bisul tu tak hilang. Lalu dia pergi tanya seorang ulama lain kata, elok kamu bina sebuah telaga. Ada satu kampung dia memerlukan telaga, dia orang tak ada air. Jadi Abdullah bin Mubarak ni pergi buat telaga tersebut, infak harta dia. Alhamdulillah, setelah seminggu air itu digunakan, bisulnya itu kembali surut dan seolah-olah tak ada apa-apa. Pada hari ini, wujudnya ahli-ahli agama ataupun selebriti, public figure di media sosial yang mana orang ramai lebih percaya dan gemar untuk menyalurkan wang zakat kepada individu tersebut. Mereka nampak hasil yang mereka salurkan kepada individu tersebut kerana mereka menganggap ataupun persepsi mereka pusat zakat ni bantu tak orang-orang yang susah. Baik. Biasanya perkara ini memang tidak diketahui oleh masyarakat. Sebab apa? Mungkin dari sudut marketing, mungkin dari sudut pemasaran, mungkin ada kekangan dari sudut pemakluman, mungkin ataupun kita panggil sebaran di media sosial mungkin tidak sehebat ustaz-ustaz selebriti. Sebab ustaz-ustaz selebriti ini dia perlukan hebahan itu untuk meneruskan keselebritiannya. Begitulah kalau boleh saya cakap. Bukan saya menafikan dari sudut keikhlasan yang menolong, tidak. Saya tidak menyentuh bab itu, tetapi biasanya masyarakat akan lihat apa yang ditonjolkan. Kita berbalik kepada situasi pada hari ini di mana keadaan Malaysia, seluruh negara menghadapi pandemik COVID-19 di mana ramai orang terjejas mereka punya perniagaan, ramai orang yang diberhentikan kerja. Dalam keadaan ini, adakah seseorang itu diwajibkan ataupun ada kelonggaran untuk membayar zakat? Okey, bagi mereka yang terkesan, terutama dari sudut pendapatan, hilang punca pekerjaan ataupun tiba-tiba perniagaan tak mampu diteruskan, maka pada ketika ini memang dalam Islam ataupun dalam agama, apabila seseorang itu ditimpa sesuatu kesusahan ataupun aspek-aspek mudarat dalam hidupnya ataupun perkara-perkara yang melibatkan persoalan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup, maka pada ketika itu kita memberi kelonggaran. Bahawa mereka ini perlu dilihat dulu hartanya. Jika hartanya itu hanya cukup-cukup untuk menampung kehidupan, walaupun dia melebihi jumlah yang sepatutnya dia dah sampai kewajipan berzakat dan seumpamanya, pada ketika itu ada kelonggaran. Okey, baik Ustaz. Dan ini pula di mana pelbagai usaha telah dilakukan oleh PPZ wilayah melalui aktiviti tanggungjawab sosial, termasuklah Khairah PPZ dalam menyalurkan sumbangan dan bantuan kepada golongan yang memerlukan selain agihan daripada zakat di wilayah persekutuan yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Mawib. Mungkin Ustaz boleh menjelaskan tentang Khairah PPZ ini dengan lebih mendalam lagi Ustaz. Baik, Khairah PPZ adalah salah satu daripada inisiatif ataupun usaha yang kita lakukan sepanjang khasnya musim Covid ini untuk kita menyantuni asnaf-asnaf ataupun mereka yang memerlukan dari sudut zakat dan sebagai salah satu mekanisme untuk kita menyokong, membantu dan menyemarakkan lagi usaha-usaha yang juga dibuat oleh saudara kandung kami iaitu Baitul Mal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Bila tiba je hujung tahun untuk zakat ini, ada tak promosi ataupun year end sale yang dibuat oleh pada pusat zakat wilayah ini Ustaz? Baik, terbaik soalan tu. Sempena dengan bulan Disember, PPZ melancarkan kempen year end zakat. Berzakat pada akhir tahun. Bermula daripada 16 November sampailah penghujung ataupun 31 Disember. Pembayaran zakat di PPZ Mawib menawarkan, kita tawarkan lebih 2,300 hadiah untuk dimenangi dalam macam-macam, tak kira lah, boleh bayar di kaunter, boleh bayar menerusi skim potongan zakat, boleh pergi ke portal www.zakat.com.my, boleh menggunakan khidmat kaunter zakat bergerak. Tak kira apa saluran dibayar, layak untuk menyertai kempen year end zakat ini. Okey, baiklah Ustaz, saya kira ini saja perkongsian yang dapat kita kongsikan kepada penonton di luar sana berkaitan dengan
zakat, dengan kebaikan-kebaikan zakat kepada diri kita dan kepada orang lain. Di mana dalam pandemik COVID-19 pada hari ini, ramai orang yang terjejas, dan kepada golongan yang tidak terjejas disarankan untuk terus memberi manfaat kepada orang-orang yang lebih memerlukan. Jadi sebelum kita menutup tirai Kalam M-Star pada hari ini, eloknya kita akhiri kita punya segmen dengan bacaan doa. Boleh Ustaz? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami untuk mentaati-Mu ya Allah. Bantulah kami dalam menjalankan kewajipan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, berkatilah apa yang telah kami sumbangkan dan peliharalah harta kami yang masih ditinggalkan. Semoga dengan itu dapat kami terus berbakti kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah wabak ini dari kami ya Allah. Jauhkanlah ujian-Mu daripada mereka yang tidak mampu menanggungnya ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.